Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Profesor Abdul Rahman selaku pensyarah untuk subjek ini yang mana saya akan membentangkan tentang epistemologi, fenomenologi by Edmund Husserl. Okey, terlebih dahulu kita akan pergi pada biodata tokoh ini, iaitu namanya Edmund Gustav Albrecht Husserl, iaitu lahir pada 8 April 1859, juga dilahirkan di Prosnitz, Moravia, Republik Czech. Beliau juga merupakan ahli falsafah Jerman yang lebih dikenali sebagai bapa fenomenologi. Karenanya yang menjurus dalam bidang sains dan falsafah pada waktu itu serta keutamaan pengalaman sejati daripada sumber pengetahuan dan pengalaman tentang fenomena objektif. Okey, sebelum tu saya ingin menerangkan sedikit tentang perlunya ataupun sebab mengapa Edmund Husserl ingin menimbulkan tentang falsafah ini. Ialah kerana Edmund Husserl ini dia yakin bahawa metod ini dapat diterapkan untuk semua ilmu pengetahuan. Kerana pada pengalaman beliau, dia melihat bahawa banyak yang timbul, falsafah-falsafah yang timbul sebelum ini banyak membincangkan tentang hal-hal yang remeh pada pandangannya. Dan Husserl mahukan sesuatu yang falsafah yang dibangunkan atas landasan yang betul-betul konkret. Jadi Husserl berpendapat bahawa dia melihat dari sudut apa yang ada pada manusia itu sendiri, pada pemikiran itu, iaitu dia mendasari kepada beliau mendasari kepada pandangan beliau yang konkret, iaitu apa yang kita percaya dan kita perlu alami, dan cara berfikiran kita secara kritis untuk kita melihat sesuatu perkara itu. Okey, kita lihat pada dasar fenomenologi, iaitu satu aliran yang memberikan fenomena atau impak sesuatu yang menampakkan diri. Fenomena hasil dan pengalaman, suatu analisis deskriptif serta introspeksi tentang kedalaman dari semua bentuk kesedaran dan pengalaman langsung seperti keagamaan, moral, nilai estetika, konsepsual dan panca indera. Dan Edmund Husserl sendiri melihat iaitu fenomena sebagai satu kaedah. Fenomena ini membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga kita sampai kepada fenomena yang sebenar. Fenomena ini juga dilihat sebagai satu falsafah, iaitu memberi pengetahuan yang perlu dan penting mengenai apa sebagai kaedah kembali kepada fitrah atau perkara itu sendiri. Kaedah fenomenologi Edmund Husserl ni terbagi kepada dua redaksi pengurangan, iaitu redaksi eidetik dan juga redaksi fenomenologi. Kita lihat pada yang pertama, iaitu redaksi eidetik. Redaksi eidetik ini ialah redaksi itu ialah dari segi pengurangan, iaitu penangguhan keyakinan tentang adanya ego, persepsi atau keyakinan mengenai objek. Yang keduanya itu pengurangan atau redaksi eidetik ini hanya menghentikan intipati objek-objek tetapi dalam bentuk yang sempurna. Seterusnya ialah redaksi fenomenologi. Ketidakbergantungan objek-objek ini diletakkan dalam satu tempat dalam tempoh yang sementara. Ini merupakan istilah-istilah kunci dalam Edmund Husserl, iaitu fenomena itu ialah realiti, kesedaran iaitu dasar kepada falsafah, intensiti, struktur hakikat kesedaran. Yang keempat ialah konstitusi, aktiviti kesedaran yang memungkinkan penampakan realiti. Seterusnya, redaksi, penangguhan sementara terhadap segala pengetahuan yang telah diketahui sebelum melakukan intuitif. Epoxy, suspension of judgment, kaedah penundaan atau penyaringan terhadap keputusan atau penghakiman. Berikut ialah tahap-tahap redaksi. Redaksi fenomenologi, redaksi eidetik dan juga redaksi transcendental. Kita melihat pada fokus redaksi fenomenologi. Redaksi ini diamati dengan menyisihkan atau menyaring pengalaman pertama yang terarah kepada fenomena eksistensi. Pengalaman asal itu tidak ditolak tapi perlu disisihkan dan disaring terlebih dahulu sehingga dikeluarkan segala prasangka, peranggapan, prateori, keyakinan tradisional, keyakinan agama dan seluruh keyakinan dan pandangan yang telah dialami sebelum ini. Redaksi eidetik. Istilah ini berasal daripada perkataan eidos yang bermaksud intipati sesuatu. Redaksi eidetik ini berupaya melakukan penyaringan dan penundaan penilaian dengan menempatkan dalam sesuatu kurungan epoxy terhadap segala yang bukan eidos, bukan intipati daripada sebuah objek. Pada pengetahuan Husserl, redaksi ini berjaya menemukan eidos atau hakikat fenomena yang tersembunyi. Dengan kata lain,
Pada tahap ini, segala sesuatu yang dilihat harus dianalisis secara cermat, lengkap dan perhatian pengamat perlu terarah pada isi yang paling fundamental dan yang bersifat hakiki. Reduksi fenomenologi transendental. Dalam reduksi ini, penundaan penilaian yang dinamakan sebagai epochi dengan menempatkan dalam tanda kurungan segala eksistensi dan segala yang tidak ada hubungan kait dengan kesedaran asal agar daripada objek itu pemerhati akan sampai kepada maksud sebenar atau apa sebenarnya ada pada objek tersebut. Seterusnya ialah rumusan antara apresiasi dan kritikan. Ini merupakan pandangan setengah tokoh dan juga pandangan asal itu. Tokoh Immanuel Kant menyatakan bahawa kita tidak boleh mengetahui hakikat realiti yang berada di sebalik lingkungan fenomena itu. Ini merupakan pandangan daripada Immanuel Kant. Tapi pandangan hasil pula ialah pandangan hasil pula menyatakan bahawa kita seharusnya mengungkap satu demi satu lapisan yang melindungi fenomena tersebut melalui pandangan intuitif sehingga realiti yang disikap secara semula jadi. Kita melihat pada pandangan seterusnya, Descartes merumuskan konsep cogito bahawa aku berfikir yang bersifat tertutup dan terilustrasi daripada setiap objek selain diriku sendiri. Manakala hasil boleh bahawa konsep cogito itu menyedarkan kita tentang konsep terbuka dan mengarah kepada sebuah objek sama ada objek itu bersifat konkret ataupun imajinasi konseptual. Baik, kita pergi kepada seterusnya iaitu slogan Husserl itu sendiri. Husserl berpendapat bahawa kembalilah kepada benda-benda itu sendiri, bukan sembarang slogan. Sebab selain slogan itu merefleksikan sifat falsafah, epistemologi fenomenologi dalam memahami realiti asal. Slogan ini juga memohon sebagai doktrin falsafah sungguh supaya menghayati objek-objek kehidupan secara lebih dalam dan saya akan menemukan hakikat sebenar. Husserl juga nak menunjukkan bahawa kebenaran yang solid bagi semua orang dapat mendasari realiti kehidupan hanya dapat ditemukan dan melihat segala perkara dengan secara lebih mendalam. Ini merupakan sebahagian daripada cara dan juga konsep Husserl sendiri bahawa dia mahu semua orang melihat sesuatu itu secara lebih teliti dan juga kritis. Bukan melihat secara direct tapi indirectly. Okey, secara rumusannya, falsafah fenomenologi ini mengajar kita tentang perlunya berfikir secara kritis dalam memahami segala fenomena kehidupan. Yang seterusnya ialah bermaksud jangan mudah menerima maklumat, pandangan dan paradigma pemikiran secara total, melainkan kita mengkaji dan mendalami terlebih dahulu hakikat semua maklumat yang disampaikan itu. Setiap pandangan pertama harus diikuti dengan pandangan kedua, supaya kita sentiasa melihat suatu perkara itu dengan realiti dan pandangan sebenar, intipati itu secara keseluruhan. Untuk persoalan tentang falsafah ini, kita boleh timbulkan dengan kehidupan sebenar sekarang ini, iaitu apakah kerelevanan falsafah ini dalam mendepani zaman info di ujung jari pada masa sekarang ini. Seperti mana kita ketahui bahawa pada zaman ini terlalu banyak maklumat-maklumat yang kita perolehi, baik dari segi media sosial, baik dari segi internet dan juga sebagainya. Terlalu banyak maklumat dan bagaimanakah apakah kerelevanan falsafah ini dalam mendepani zaman yang penuh dengan maklumat. Kita sedia maklum bahawa falsafah ini telah wujud lama, lebih daripada 100 atau 200 tahun sebelum ni. Tapi bagaimanakah kita melihat falsafah ni relevan dalam mendepani isu-isu sekarang. Dan yang keduanya ialah bagaimanakah falsafah ini dapat diterjemahkan secara dengan baik supaya pemikiran ini pada akhirnya memberikan panduan atau pandangan hasil yang realiti atau asli dan bukan sebaliknya. Ini bermaksud bahawa dalam kita membuat pemikiran secara kritis ini, apakah panduan yang perlu kita lakukan, kerana jika kita tersilap dalam memikirkan sesuatu isu dan juga satu pemikiran dan juga sesuatu maklumat itu, kita khawatir akan menimbulkan sesuatu yang buruk ataupun yang tersilap dalam pemikiran seorang dan juga hasilnya akan memberikan impak yang negatif berbanding apa yang sepatutnya berfikir secara positif. Dan saya rasa itu saja pembincangan saya buat kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.